keadaan yang berlaku ini. 2. Yang 3. Yang keempat, pada pendengar yang dihormati sekalian, apa yang berlaku pada kita? Jadi saat mana malaikat munkar dan nakir datang itu, akan datang satu kekuatan pada kita. Kalau kita boleh buat yang ni. Apa dia? Quran yang melindungi kita. Quran, para pendengar yang dihormati sekalian. Quran ini akan menjadi pelindung pada kita. Al-Quran saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah dan saya dengar daripada guru-guru saya sentiasa sebut, kamu baca Al-Quran. Kamu jangan tinggal Al-Quran. Kalau kamu tinggal Al-Quran dan kamu tak boleh baca Al-Quran, kamu akan menyesal dalam kubur nanti. Biar kamu menangis sekarang. Menangis sekarang, kamu tak boleh baca Quran kan. Kamu buka Quran tu, kamu jalankan jari kamu. Kamu tu gerakkan jari jemari kamu tu, kamu sebut pada Allah, ya Allah, tak boleh baca ya Allah. Tak boleh baca ya Allah, kamu menangis. Kamu menangis sekarang lebih baik. Kerana Quran akan menjadi pelindung pada kamu. Kalau kamu boleh baca, wahai orang yang boleh baca, kamu jangan tinggal Al-Quran. Dalam hidup kalian, kamu baca Al-Quran. Bila kamu baca Al-Quran, sebelum mandi subuh, kamu baca Al-Quran. Kamu ambil Quran, kamu riba Quran pada diri kamu. Quran akan menjadi pelindung pada kamu ni. Kalau kita tengok dalam hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana yang disebut Al-Quran ni, yang hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ibn Samit, yang diriwayatkan oleh Ibn Ubaid Ad-Dunya dalam tahajud dia, Ibn Ad-Duras dalam Fadail Al-Quran, dan Hamid Ibn Zawj dalam Fadail A'mal, dia mengatakan begini, jika salah seorang di antara kalian bangun pada satu malam, kalian hendaklah baca Quran tu kuat sikit. Bangun malam-malam tu baca kuat sikit Quran. Kemudian kerana suara kuat itu akan mengusir syaitan dan juga jin yang fasik yang mengganggu kamu. Kamu bangun malam-malam tu, jangan kamu tinggal baca kuat-kuat sikit suara kamu. Kerana bila kamu baca kuat itu, suara kamu bukanlah sampai mengganggu jiran sebelah, jangan. Cuma nak sebutnya kamu baca kuat itu menyebabkan jiwa kamu jadi kuat. Perasaan kamu jadi kuat. Syaitan pun tak berani nak ganggu kamu. Kemudian dalam keadaan demikian, para malaikat yang berada di udara serta para Allah SAW pesan pada kita. Apabila malam tu telah berlalu, malam tersebut bertautan akan bercakap kepadanya seraya berkata, ingatkanlah dia akan waktu-waktunya dan berlemah lembutlah kepadanya. Quran ni akan sebut, apabila kita tertidur penat sangat, apabila kita ni penat membaca Al-Quran, kita tertidur. Dalam keadaan kita tertidur, katanya Quran, kamu ingat ya, kamu ingat pada dia. Dia ni seorang yang lemah lembut dengan Al-Quran. Sampai kepenatan demikian dia. Jika kematian telah mendatanginya, Rasulullah cerita lagi, Al-Quran akan datang dan berdiri di sisi kepala dia ketika mana orang-orang sedang memandikannya. Al-Quran yang kita baca ni kan, kita baca, kita dengar, kita riba, kita peluk dia dan kita belai dia. Quran tu akan berdiri di hujung kepala kita. Di saat mana melihat orang mandikan mayat kita, Quran tu tengok saja. Jika mereka telah selesai mandi, Al-Quran ni masuk hingga berada di antara dada dan kain kapan dia. Quran tu pun masuk di antara dada dan kain kapan kita. Ini kelebihan Al-Quran yang kita sentiasa baca. Jika telah dimasukkan ke dalam lubang kubur dan datang pada dia malaikat munkar dan nakir, katanya Rasulullah, Al-Quran keluar dan ambil posisi di mana di antara diri dia dengan mayat. Di antara malaikat munkar dan nakir dan juga mayat. Maksudnya apa dia? Al-Quran tu akan jadi peguam bela pada kita. Dia akan sebut terus. Dan dalam keadaan demikian, kemudian kedua malaikat itu akan berkata pada dia, jauh kamu daripada kami, kerana kami nak tanya soalan pada hamba Allah ini. Quran, kamu jangan dekat-dekat, pergi jauh, jangan dekat dengan orang ni. Lalu Al-Quran tu jawab, demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri aku daripadanya, kerana aku dapat memasukkannya sehinggalah aku dapat masukkan dia ke dalam syurga Allah. Jika kalian berdua diperintah untuk melakukan sesuatu itu hak kalian. Tetapi katanya Al-Quran, aku akan menjawab bagi pihak dia. Kamu nak tanya apa dia, kamu tanya sekarang. Kemudian Al-Quran itu melihat ke arah si mayat. Al-Quran ni pun tengok pada kita. Waktu mana kita meninggal dunia tu, Quran tengok. Quran tanya, kamu kenal ke aku? Kamu kenal ke aku? Lalu mayat ni jawab, tak kenal. Katanya mayat jawab, tak kenal. Kamu ni siapa? Ni keadaan yang akan berlaku dalam kubur nanti. Lalu Al-Quran sebut, aku adalah Quran kan? Kamu kan hidup atas dunia dahulu rajin baca Quran. Kamu hidup dengan Al-Quran. Akulah yang menjadikan kamu bangun sepanjang malam. Kamu tak tertidur kan baca je aku.
Air mata kamu tu mengalir je. Yang menjadikan aku haus panjang siang. Kamu baca Quran tu. Sampai dahaga-dahaga kamu baca Quran. Kamu baca Al-Quran. Kemudian kamu tak terbuat, tak terikut nafsu kamu. Kenapa kamu rajin baca Quran? Kemudian pendengaran kamu terjaga kan? Penglihatan kamu terjaga kan? Kamu dapatkan aku di antara teman-teman kamu sebagai teman yang paling jujur dan di antara saudara-saudara yang paling jujur. Sekarang kamu boleh lihat bagaimana jujurnya aku dengan kamu. Waktu mana kamu hidup dahulu, kamu tak jumpa teman-teman sebegini. Dan sekarang kamu tengok, aku ni peneman pada kamu kerana kamu teman aku. Oleh kerana itu, aku akan menyambut kamu dengan senang hati. Setelah pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kamu tidak akan menemukan kesulitan dan kesedihan lepas pada ini. Para pendengar yang dihormati sekalian, saya nak sebut pada para pendengar. Sebenarnya kalau saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah, Quran ni memang satu kekuatan. Kalau para hadis sekalian tertinggal Al-Quran, para hadis sekalian tertinggal kekuatan. Kekuatan di dunia dan kekuatan kita dalam kubur nanti. Kalau kita rajin hidup kita dengan Al-Quran, sentiasa baca Al-Quran dan hidup kita mencuba dengan Al-Quran untuk kita dapatkan bacaan Al-Quran. Kalaupun kita tak reti, kita riba juga Al-Quran. Cari juga guru-guru Al-Quran. Kita dapatkan guru-guru Al-Quran. Di waktu ini, kita akan rasa penat. Tetapi waktu mana kita di sana nanti, kita akan rasa keringanan yang amat sangat yang berlaku pada kita. Para pendengar yang dihormati sekalian, kemudian lepas pada itu, lepas pada Quran ni, Quran cerita banyak tentang bagaimana Al-Quran pelindung. Rasulullah SAW cerita tentang Al-Quran. Tetapi oleh kerana keterbatasan masa kita ini, saya nak sebut, di saat itulah lepas pada Quran sebut begitu, malaikat mula datang. Malaikat munkar dan nakir itu datang, mulalah sesi soal pertanyaan yang akan berlaku pada kita. Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur ini, yang kita akan bincangkan akan datang nanti. Dalam perbincangan pertanyaan, soalan munkar dan nakir, ia menyebabkan kita ni rasa sesak sangat. Dada kita dan kita rasa bimbang sangat. Untuk kita ni nak lepas ke boleh tak lepas dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini sendiri. Saya rasa ini di antara perbincangan kita untuk kita boleh nampakkan gambaran bagaimana saat kita akan dihadapkan di hadapan Allah di saat mana kita kesendirian di alam barzah nanti.